Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Man Smart. Jadi pastikan anda telah tekan button subscribe dan juga loceng untuk notifikasi, dan jangan lupa juga untuk anda like dan juga share video ini. Soalan 12. A. Lengkapkan jadual 2 di ruang jawapan pada halaman 26 bagi persamaan y sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 7. B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman 27. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Lukis graf y sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 7 bagi nilai-nilai x di antara negatif 3 hingga 3. C. Daripada graf di 12b, cari pertama, nilai y apabila x sama dengan negatif 0,5. Kedua, nilai x apabila y sama dengan negatif 17. D. Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf di 12b untuk mencari nilai-nilai x yang memenuhi persamaan 3x kuasa 2 tambah 4x sama dengan 4 bagi nilai-nilai x di antara negatif 3 hingga 3. Nyatakan nilai-nilai x. Bagi soalan 12A, anda dikehendaki melengkapkan jadual di ruang jawapan dengan memasukkan nilai-nilai x sama dengan negatif 2 dan juga x sama dengan 1 ke dalam fungsi yang diberikan, iaitu y sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 7. Jadi untuk nilai x sama dengan negatif 2, apabila kita masukkan nilai ini ke dalam fungsi, nilai y yang kita peroleh ialah y sama dengan negatif 1. Manakala bagi nilai y sama dengan negatif 1 ni, kita masukkan ke dalam jadual, satu markah akan diberikan. Kemudian, bagi nilai x sama dengan 1, proses yang sama kita akan lakukan. Masukkan nilai ini ke dalam fungsi dan nilai y yang kita peroleh ialah y sama dengan 2 dan dimasukkan ke dalam jadual, maka satu markah juga akan diberi kepada nilai y sama dengan 2. Seterusnya soalan B adalah kita dikehendaki untuk membina graf berdasarkan maklumat-maklumat yang diberi di dalam 12B. Jadi dalam soalan 12B, syarat yang diberi berkenaan dengan paksi adalah 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan juga 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Jadi berdasarkan nilai berkenaan, ini adalah paksi yang kita bina dan nilai-nilai yang kita masukkan pada paksi Y mewakili 2 cm mewakili 5 unit dan seterusnya pada paksi X 2 cm mewakili 1 unit. Jadi dengan paksi yang betul, anda akan memperoleh satu markah. Kemudian berdasarkan semua nilai-nilai yang ada dalam jadual yang saya sertakan ni, kita plot nilai-nilai berkenaan di atas paksi. Pastikan nilai-nilai yang kita plotkan ini tepat pada tempat yang sepatutnya. Jadi kesemua titik yang diplotkan ini dengan betul akan disemak, satu persatu titik itu akan disemak, dan ini akan memberi 2 markah dalam proses kita plot titik di atas graf. Seterusnya adalah kesemua titik ini akan dihubungkan dengan satu lengkung yang licin dan melalui semua titik yang telah kita tandakan tadi. Jadi dengan syarat-syarat tertentu, melalui semua titik-titik yang kita tandakan, anda akan mendapat satu markah. Jadi keseluruhan markah untuk soalan 12B ataupun membina graf ini ialah 4 markah. Ada beberapa perkara yang akan menyebabkan markah untuk graf akan kurang. Dia merangkumi tidak kemas, terdapat double line, garisan yang tebal dan juga perkara-perkara lain. Jadi perkara-perkara ini harus diberi penekanan oleh anda. Seterusnya, lihat soalan C. Yang pertama, cari nilai y apabila x sama dengan negatif 0.5.
Jadi nilai negatif 0.5 adalah tempat yang tandakan pada sebelah kiri graf tu, dan bacaan tersebut adalah pada y sama dengan 7.5. Satu markah untuk nilai y sama dengan 7.5. Bagi nilai y, bagi soalan yang kedua, nilai x apabila y sama dengan negatif 17. Jadi kita tandakan pada nilai y sama dengan negatif 17. Bawakan garis yang putus-putus pergi ke graf, dan kita lihat bacaan pada paksi x ialah 2.5. Jadi satu markah untuk nilai 2.5. Seterusnya kita lihat soalan D. Dalam soalan D ini anda dikehendaki untuk menyelesaikan persamaan kuadratik yang diberi ini, iaitu 3x kuasa 2 tambah 4x sama dengan 4. Penyelesaian persamaan kuadratik ini harus diselesaikan dengan menggunakan kaedah graf. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah mencari satu persamaan garis lurus, seterusnya lukis persamaan garis lurus berkenaan, kemudian kita akan cari titik persilangan. Daripada titik persilangan berkenaan, itulah dia nilai x yang akan memuaskan persamaan 3x kuasa 2 tambah 4x sama dengan 4. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah tukarkan persamaan ini kepada bentuk am, iaitu 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 4 sama dengan kosong. Seterusnya kita akan gandingkan dengan fungsi yang telah diberi, fungsi graf yang telah kita bina, iaitu y sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 7. Dengan persamaan yang kita nak selesaikan tu, apa yang kita akan lakukan untuk mencari persamaan garis lurus adalah menggunakan kaedah penghapusan. Apa perkara yang kita nak hapuskan adalah sebutan-sebutan yang bukan linear, iaitu negatif 3x kuasa 2 dan juga sebutan 3x kuasa 2. Jadi proses pemasuhan akan dilakukan melalui operasi tambah. Daripada operasi tambah, kita peroleh satu persamaan yang baru, iaitu y tambah 0y, negatif 3x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2 ialah 0. Manakala negatif 2x tambah 4x, kita akan dapat 2x, dan seterusnya 7 tambah negatif 4 ialah positif 3. Jadi ini ialah persamaan garis lurus yang akan kita gunakan untuk membina garis lurus untuk menyelesaikan persamaan di atas. Jadi sebelum kita nak lukis satu garis lurus, satu jadual ringkas kita perlukan untuk kita dapatkan dua titik, minimum dua koordinat yang kita perlukan bagi nilai x dan juga y. Apabila x sama dengan 0, nilai y ialah 3. Sekiranya x sama dengan sebelum tu koordinat 03 telah kita tanda dengan bacaan ataupun plot yang warna biru tu. Kemudian sekiranya x1, nilai y ialah 6. Jadi kita buat tandaan pada graf. Kita lihat pada tempat yang kita tandakan dengan warna biru tu, dua titik telah kita temui. Seterusnya adalah sambung dua garisan tersebut hingga membentuk satu garis lurus yang panjang, dan melalui garis lurus yang telah kita bina ini, dua markah akan diberikan. Seterusnya, berdasarkan garis lurus yang kita bina, berdasarkan graf fungsi yang kita bina, terdapat dua persilangan. Yang pertama adalah kawasan atas tu. Jadi di situ nilai x yang kita baca pada pasti x ialah 0.7, satu markah. Seterusnya adalah pada nilai di bawah tu. Nilai x di situ ialah negatif 2. Jadi satu markah untuk nilai x sama dengan negatif 2. Jadi 4 markah pada bahagian D. Seterusnya kita lihat bahawa soalan graf fungsi memperuntukkan 12 markah untuk anda secara keseluruhan. Soalan 13A, rajah 7.1 menunjukkan titik K pada suatu satah kartes. Penjelmaan P ialah satu pantulan pada garis Y sama dengan 1. Penjelmaan R ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat negatif 1, 0. Nyatakan koordinat imej bagi titik K di bawah penjelmaan berikut. Pertama, P. Kedua, PR. B. Rajah 7.2 menunjukkan 3 pentagon EFGHJ, KLMNP dan KQRST dilukis pada suatu satah kartes.
pertama, pentagon KQRST ialah imej bagi pentagon EFGHJ di bawah gabungan penjelamaan VU. Huraikan selengkapnya penjelamaan AU, B penjelamaan V. Kedua, diberi bahawa pentagon KQRST mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 288 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan berlori. Baik, bagi jawapan soalan 13A, anda dikehendaki mencari imej bagi titik K di bawah penjelmaan P. Penjelmaan P ialah pantulan pada garis Y sama dengan 1. Jadi garis Y sama dengan 1 adalah sebagaimana yang saya tunjukkan pada gambar ranjang, iaitu garisan berwarna ungu dulu. Jadi melalui proses pantulan, K akan bergerak ke garisan tersebut sebanyak 3 unit dan seterusnya dipantulkan ke 3 unit di atas pada koordinat 34. Jadi dengan nilai koordinat 34 tu, satu markah akan diperuntukkan. Seterusnya, bagi soalan B, cari imej bagi titik K di bawah gabungan penjelmaan PR. R ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat negatif 10. Jadi untuk langkah pertama adalah kenal pasti di manakah pusat putaran negatif 10. Itu dia sebagaimana yang saya tandakan tu. Dan putaran ini berlaku 90 darjah ikut arah jam. Jadi saya masih menggunakan konsep putaran huruf L ni. Dan apabila titik K ini diputarkan 90 darjah mengikut arah jam, jadi imej bagi titik K di bawah putaran adalah pada koordinat negatif 3, negatif 4. Seterusnya, daripada koordinat negatif 3, negatif 4 ini, kita akan lakukan pula penjelmaan P, iaitu pantulan pada garis Y sama dengan 1. Jadi titik ini akan dipantulkan ke atas dan koordinat baru adalah negatif 3, 6. Jadi pada nilai koordinat negatif 3, 6, anda akan diberikan 2 markah. Sekiranya jawapan anda hanya pada negatif 3, negatif 4, hanya 1 markah akan diberikan kepada jalan anda. Bagi soalan berikutnya, pentagon KQRST ialah imej bagi pentagon EFGHJ di bawah gabungan penjelmaan VU. Dalam gabungan penjelmaan VU, U akan berlaku terlebih dahulu diikuti oleh penjelmaan V. Baik, kita lihat sedikit ilustrasi untuk mendapat bayangan tentang apakah penjelmaan yang berlaku bagi mewakili U. Jadi kita lihat asalnya adalah pada satu pentagon EFGHIJ. Dia berlaku dengan melalui pergerakan sebagaimana yang ditunjukkan oleh ilustrasi itu. Jadi kita perhatikan bahawa pergerakan ataupun penjelmaan yang berlaku bagi mewakili U ialah sebuah putaran 90 darjah ikut arah lawan jam. Dan berdasarkan situasi yang ditunjukkan oleh ilustrasi tadi, kita dapat bayangkan bahawa pusat putaran seolah-olah pada tempat yang saya tandakan dengan kawasan berwarna kuning. Jadi setelah diuji, titik ataupun pusat putaran ialah pada negatif 33. Jadi untuk nilai bagi jawapan U, putaran 90 darjah arah lawan jam pada pusat negatif 33, anda diperuntukkan 3 markah. Sekiranya anda hanya menatakan U ialah putaran, 1 markah sahaja diberi. Sekiranya jawapan anda adalah putaran 90 darjah arah lawan jam, 2 markah sahaja. Ataupun putaran 90 darjah pada pusat negatif 33, juga 2 markah. Jadi untuk mendapatkan 3 markah, inilah contoh jawapan yang selengkapnya. Seterusnya, untuk penjelmaan V, kita perhatikan daripada pentagon berkenaan, dia semakin membesar menjadi satu pentagon KQRST. Okay? Jadi B ialah pembesaran pada pusat K. Dengan faktor skala 2, kita ambil ukuran satu sisi yang sepadan di antara satu sama lain dan kita bahagikan, kita dapati bahawa faktor skala ialah 2. Jadi untuk jawapan bentuk sebegini, anda akan diberikan 3 markah. Sama juga konsep dengan
putaran yang telah saya jelaskan sebentar tadi, sekiranya jawapan anda hanya pembesaran, 1 markah sahaja diberi. Bagi pembesaran pada pusat K, 2 markah sahaja diberi, ataupun pembesaran dengan faktor skala 2, 2 markah sahaja diberi. Tapi sekiranya anda menyatakan jawapan dalam bentuk selengkap sebagaimana yang saya tunjukkan ini, 3 markah akan diberikan kepada anda. Baik, itu untuk soalan B yang pertama. Bagi soalan B yang kedua, anda dikehendaki untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas kawasan berlorik. Diberi dalam maklumat soalan ialah saiz imej ialah 288. Jadi berdasarkan rumus saiz imej sama dengan saiz objek kali K kuasa 2. Nilai 288 akan dimasukkan ke dalam rumus ini. Jadi 288 sama dengan saiz objek kita andaikan EFGHJ kali dengan K kuasa 2, iaitu 2 yang telah kita peroleh dalam soalan B yang sebelum ini. Jadi berdasarkan rumus ini kita ringkaskan, saiz bagi EFGHJ ialah 72. Jadi luas kawasan berlorik ialah 288 tolak 72. Proses ini anda akan diberi 2 markah. Dan nilai luas kawasan berlorik sama dengan 216 adalah 1 markah untuk anda. Jadi keseluruhan untuk soalan penjelmaan sama dengan soalan graf fungsi, 12 markah diperuntukkan untuk anda. Soalan 14. Raja 8 ialah OGIF yang menunjukkan jumlah wang dalam ringgit Malaysia yang dibelanjakan untuk petrol pada suatu bulan bagi sekumpulan penunggang motosikal. A. Berdasarkan Rajah 8, lengkapkan jadual 3 di ruang jawapan pada halaman 34. B. Berdasarkan jadual 3 pada halaman 34, hitung min anggaran jumlah wang dalam ringgit Malaysia yang telah dibelanjakan oleh setiap penunggang motosikal. C. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan di halaman 35. Lukis satu poligon kekerapan bagi data tersebut menggunakan skala 2 cm kepada RM10 pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 orang penunggang motosikal pada paksi mencancang. D. Berdasarkan poligon kekerapan di 14C, nyatakan peratusan penunggang motosikal yang membelanjakan lebih daripada RM70 untuk petrol. Jawapan bagi soalan berikutnya adalah soalan statistik. Jadi bahagian A, apa yang perlu anda lakukan adalah melengkapkan jadual kekerapan yang diberikan berdasarkan OGIF yang telah disediakan di ruang soalan. Jadi kolom pertama yang perlu anda lekapkan adalah berkenaan dengan selang kelas, yang mana selang kelas pertama dan juga terakhir telah diberikan dengan saiz selang kelas sebanyak 10. Jadi 20 hingga 29 tersambung dengan 30 hingga 39, 40 hingga 49, 50 hingga 59, 60 hingga 69, 70 hingga 79 dan 80 hingga 89. Seterusnya untuk kekerapan, apa yang perlu anda lakukan adalah dengan merujuk OGIF yang telah diberikan. Nilai yang diberikan dalam OGIF adalah nilai bacaan pada kekerapan terkumpul. Jadi anda perlu menolak kekerapan terkumpul yang sebelum tu untuk mendapatkan kekerapan semasa. Jadi kekerapan bagi 30 hingga 39 berdasarkan pengiraan pada OGIF ialah 5, seterusnya 16, 50 hingga 59 17, 60 hingga 69 10, 70 hingga 79 8 dan 80 hingga 89 adalah sebanyak 4. Bagi kolom yang ketiga, apa yang perlu anda lakukan adalah mendapatkan titik tengah, yang mana titik tengah yang pertama dan terakhir telah diberikan, iaitu 24.5 dan juga yang terakhir 94.5. Kebiasaannya pattern turutannya adalah sama. Jadi 30 hingga 39, titik tengah adalah 34.5. Begitulah seterusnya sehinggalah keterapan kita yang kedua terakhir, iaitu 84.5. Jadi dalam amalan penskoran, apa yang akan dilakukan adalah dengan memeriksa setiap jawapan ni, setiap kolom, setiap baris, kita akan periksa satu persatu dia akan tengok. Jadi bagi petrol, bagi selang kelas untuk mewakili petrol tu, 1 markah diberikan. Kemudian bagi kolom kekerapan, sama juga prosesnya. Setiap baris tu akan kita lihat, setiap nilai tu kita akan semak. Jadi untuk nilai kekerapan, jawapan yang ditentukan adalah 2 markah. Kemudian bagi titik tengah,
setiap nilai itu juga akan disemak dan jawapan bagi titik tengah skor yang diberi adalah 1 markah. Kemudian bagi soalan B, sebagaimana kebanyakan soalan statistik, bahagian B adalah berkenaan dengan pengiraan mean. Jadi rumus bagi pengiraan mean ialah jumlah kekerapan darab titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Berdasarkan jadual yang telah kita lengkapkan kekerapan dan juga titik tengah, jadi proses pendaraban melibatkan semua kekerapan dan juga titik tengah. Sebagaimana perskoran yang kita lakukan di dalam jadual di A itu, begitu juga dengan pengiraan mean, yang mana setiap operasi darab itu akan dilihat dan disemak. 5 kali 34.5, 16 kali 44.5, 17 kali 54.5, 10 kali 64.5, tambah 8 kali 74.5 dan tambah 4 kali 84.5, termasuk jumlah kekerapan juga kita akan lihat. Melalui proses jalan kerja ini, 2 markah akan diperuntukkan dan jawapan bagi mean iaitu 56.5, 1 markah. Sekiranya pengiraan mean tidak ditunjukkan, apa yang anda tunjuk dalam jalan kerja hanyalah 3,390 bahagi 60 sama dengan 56.5, hanya 2 markah yang akan diperuntukkan kepada anda berbanding jalan kerja yang saya tunjukkan sebagaimana dalam slide ni, iaitu 3 markah akan diperuntukkan kepada anda. Seterusnya pada bahagian C, anda dikehendaki untuk melukis poligon kekerapan pada kertas graf yang disediakan. Paksi menegak akan mewakili bilangan penunggang motosikal dengan skala 2 cm kepada 2 penunggang, manakala pada paksi melintang akan mewakili kos petrol dalam RM dengan skala 2 cm kepada RM10. Dengan skala yang betul, paksi yang betul, anda akan diberikan 1 markah. Seterusnya, padankan semua titik tengah yang telah anda tanda di jadual kekerapan dengan kekerapan yang betul, termasuk titik yang mula-mula, titik yang pertama sehinggalah titik yang terakhir, walaupun dengan kekerapan kosong. Jadi setiap titik ini akan ditanda, akan disemak ketepatannya, sehingga walaupun dia lari sedikit, dia akan menjejaskan markah yang akan anda peroleh. Jadi dengan 8 titik yang betul, 8 titik yang diplotkan dengan betul, anda akan diberikan 2 markah. Seterusnya, setiap titik yang telah anda tanda ini sambungkan dengan garis lurus bagi membentuk satu poligon. Dengan poligon yang betul dan tepat, anda akan diberikan 1 markah. Jadi 4 markah diperuntukkan bagi soalan bagi graf, bagi lukisan graf. Seterusnya pada bahagian D, anda diminta untuk mencari peratusan penunggang motosikal yang membelanjakan lebih daripada RM70 untuk petrol. Berdasarkan poligon kekerapan, bilangan penunggang yang membelanjakan lebih daripada RM70 untuk petrol adalah seramai 12 orang. Jadi penukaran kepada peratus adalah melalui proses 12/60 darab 100 dan jawapan yang diperoleh adalah 20% untuk 1 markah. Jadi harus diingat, walaupun jawapan yang diberi 20% tepat, tetapi sekiranya calon tersebut tidak melukis poligon kekerapan, jawapan yang betul pada 20% itu tidak akan diterima. Soalan 15. Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. A. Pada 9.1 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma dengan tapak segi empat tepat PQRS terletak di atas satah mengufuk. Segitiga bersudut tegak PQU ialah kerata rentas seragam prisma itu. Segi empat tepat PTUS ialah satah condong. Tepi QU dan RT adalah tegak. Lukis dengan skala penuh plan pepejal itu. Dalam soalan 15A, anda dikehendaki untuk melukis objek ini dalam bentuk plan, iaitu pandangan daripada atas. Berdasarkan unjuran daripada atas, bagaimana ditunjukkan oleh anak panah warna biru ini. Lukisan yang dilukis adalah berbentuk segi empat, dan lukisan ini sekiranya dilukis dalam bentuk 2 dimensi, dia menghasilkan segi empat tepat dengan ukuran
7 kali 4. Jadi walaupun tanpa dilabelkan, tanpa ukuran yang disertakan, anda akan diberi 3 markah untuk jawapan ini. Perkara yang perlu anda elakkan adalah garisan yang terlebih, garisan yang terkurang ukurannya, tempat-tempat yang sepatutnya 90 darjah mungkin tidak mendapati 90 darjah, terlebih ataupun terkurang, terdapat garisan-garisan yang tebal. Perkara-perkara ini sedikit sebanyak akan menjejaskan peruntukan markah yang diberikan bagi soalan ini. B. Sebuah pepejal lain berbentuk prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat QHJR dan trapezium HNMQ dicantumkan kepada prisma dalam rajah 9.1 pada satah mencancang QRTU. Trapezium HNMQ ialah kerata rentas seragam prisma itu. Gabungan pepejal adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 9.2. Tapak PQH-JRS terletak pada satah mengufuk. PQH adalah segaris. Lukis dengan skala penuh. Pertama, dongakkan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang senari dengan PQH sebagaimana dilihat dari X. Kedua, dongakkan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang senari dengan HJ sebagaimana dilihat dari Y. Bagi soalan 15B yang pertama, anda dikehendaki untuk melukis objek ini sebagaimana dilihat dari X ataupun dongakkan dari X. Jadi perhatikan anak panah bagi kumpulan yang pertama ini, dia akan membentuk satu bentuk trapezium pada satah sebelah kanan objek berkenaan. Manakala bagi kumpulan anak panah berikutnya, dia akan membentuk satu segitiga juga di sebalik gambar rajah berkenaan sebelah kiri bentuk yang pertama tadi. Jadi sekiranya objek ini dikemaskan, kita akan lihat dua bentuk yang kita akan lukis, iaitu yang pertama adalah trapezium yang mewakili bentuk yang asalnya berwarna biru itu. Seterusnya, segitiga yang dilukis di sebelah dia bagi mewakili segitiga yang berwarna kuning. Jadi bagi lukisan ini, anda akan diperuntukkan 4 markah. Jadi berhati-hati dengan perkara yang saya sebutkan bagi soalan pada soalan 15A tadi untuk mengelakkan anda daripada kehilangan markah. Bagi soalan 15B yang kedua, anda dikehendaki untuk melukis dongakkan objek ini sebagaimana dilihat dari Y. Peruntukan markah bagi soalan ini adalah 5 markah, agak tinggi berbanding soalan-soalan yang lain. Jadi sekiranya objek berkenaan dilihat daripada Y, maka kita akan perhatikan dia akan membentuk satu segi 4 secara kasarnya. Kemudian terdapat bucu-bucu tertentu yang perlu kita beri perhatian, terutama garisan KN, dan dia akan membentuk satu garisan di antara ataupun di tengah-tengah segi 4 berkenaan. Seterusnya, kalau kita perhatikan bentuk ini, sebenarnya kita nak lukis dalam bentuk 2 dimensi, dia menghasilkan 2 segi 4 tepat, atas dan bawah. Tetapi harus diingat, dalam soalan yang memperuntukkan 5 markah, akan terdapat satu garisan putus-putus yang perlu kita lukis. Jadi, berdasarkan gambar rajah pada bongkah ini, garisan putus-putus diwakili oleh garisan UT di sebalik prisma berkenaan. Yang saya tunjukkan dengan garisan warna biru putus-putus itu. Jadi dalam lukisan 2 dimensi kita, garisan putus-putus adalah pada segi 4 yang di sebelah atas, pada segi 4 di sebelah atas. Jadi untuk lukisan ini, anda akan diperuntukkan 5 markah. Sebagaimana yang telah saya nyatakan dalam video sebelum ini, implikasi daripada lukisan yang memperuntukkan 5 markah, tetapi anda tidak melukis garisan putus-putus. Daripada 5 markah yang diperuntukkan, anda hanya diberi 1 markah sahaja.
Jadi kesan daripada tidak melukis garisan putus-putus agak besar. Agak besar kesannya kepada markah yang kita akan peroleh. Jadi untuk soalan pelan dan donggakan, 12 markah diperuntukkan untuk anda. Soalan 16. P 25 darjah utara, 70 darjah timur. Q 25 darjah utara, 50 darjah timur. R dan V ialah 4 titik di atas permukaan bumi. Titik R terletak arah selatan dari P. PV adalah diameter bumi. A. Nyatakan latitude V. B. Diberi bahawa jarak dari P ke R diukur sepanjang meridian ialah 2580 batu nautika. Hitung latitude R. C. Hitung jarak terpendek dalam batu nautika dari R ke V diukur di atas permukaan bumi. D. Sebuah kapal terbang berlepas dari Q dan terbang arah timur ke P dan kemudian terbang arah selatan ke R. Purata laju kapal terbang bagi keseluruhan penerbangan itu ialah 710 knot. Hitung masa dalam jam yang diambil bagi keseluruhan penerbangan itu. Bagi soalan 16, maklumat ini adalah sangat penting, iaitu kedudukan P 25 darjah utara dan 70 darjah timur, serta PV adalah diameter bumi. Bagi kita melukis gambaran bumi sebelum kita menjawab soalan-soalan berikut. Terlebih dahulu lukiskan bulatan agung dan seterusnya paksi bumi yang menunjukkan kutub utara dan juga kutub selatan. Seterusnya pusat bumi dan garisan khatulistiwa 0 darjah. Berdasarkan kedudukan P 25 darjah utara, lukiskan satu garisan latitude di sebelah hemisfera utara untuk menunjukkan latitude 25 darjah utara, dan sekiranya garisan bulatan agung di sebelah kanan itu kita anggap sebagai 70 darjah timur, maka kedudukan P adalah seperti di gambar rajah. Bagi melukis diameter bumi, garisan berkenaan akan bermula daripada P melalui pusat bumi dan terus ke bulatan agung sebelah kiri bawah. Maka disitulah kedudukan V dengan latitude 25 darjah selatan. Maka jawapan bagi soalan A ialah 25 darjah selatan dengan peruntukan markah 2 markah. Untuk pengetahuan anda juga, sekiranya bulatan agung sebelah kanan, longitude adalah 70 darjah timur, maka longitude sebelah kiri ialah 110 darjah barat. Dalam soalan B, anda dikehendaki untuk mencari latitude bagi R dengan maklumat jarak P ke R ialah 2580 batu nautika. Jarak P ke R diukur di atas garisan meridian yang sama, yang mana perkara pertama yang perlu anda cari ialah beza sudut di antara dua titik. Untuk mencari beza sudut di antara dua titik di atas garisan meridian yang sama, operasi yang terlibat adalah 2580 batu nautika bahagi 60. Maka beza sudut adalah 43 darjah. Operasi ini akan diberi 1 markah. Seterusnya perhatikan garisan ini. Perhatikan gambaran ini. Andaikan garisan 0 darjah ialah garisan diameter pada khatulistiwa, maka kedudukan bagi P adalah pada latitude 25 darjah utara seperti mana ditunjukkan di dalam gambar rajah. Berdasarkan beza sudut 43 darjah, kedudukan R adalah pada 18 darjah di sebelah hemisfera selatan sebagaimana ditunjukkan di dalam gambar rajah. Jadi proses 43 tolak 25 akan diberi 1 markah dan jawapan untuk 18 darjah selatan yang mewakili latitude bagi R akan diberi
1 markah. Maka kedudukan R di dalam gambaran bumi kita ialah seperti berikut. Dalam soalan 16C, anda dikehendaki untuk menghitung jarak terpendek di antara titik R ke titik V. Jarak terpendek diukur di atas permukaan bumi ialah jarak di atas bulatan agung. Perhatikan gambar rajah ini. Sekiranya ini adalah garisan bagi diameter di khatulistiwa, garisan 18 darjah menunjukkan altitude bagi R, manakala garisan bagi 25 darjah ini menunjukkan altitude bagi V. Maka beza sudut di antara R ke V ialah 180 tolak 25 tolak 18, iaitu 137 darjah. Untuk mendapatkan jarak di antara R ke V, 130 darjah darab 60 batu nautika. Jadi proses pendaraban ini diberi 1 markah dan jarak 8,220 batu nautika akan diberi 1 markah. Bagi soalan D, anda harus menyelesaikan masalah berkaitan purata laju. Jadi maklumat berkenaan dengan penerbangan telah diberikan di dalam soalan, di mana sebuah kapal terbang berlepas daripada Q, terbang ke arah timur P dan seterusnya ke arah selatan R. Jarak di antara P ke R telah pun diberi di dalam soalan sebelum ini dengan jarak 2,580 batu nautika. Anda hanya perlu menghitung jarak bagi Q ke P, yang mana kedudukan bagi P ialah 25 darjah utara dan 50 darjah timur. Sekiranya garisan ini adalah garisan 70 darjah timur, maka garisan 50 darjah timur adalah di sini. Maka kedudukan Q adalah seperti berikut. Jadi, kedudukan P sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini adalah pada 25 darjah utara dan 70 darjah timur. Jadi jarak di antara Q ke P akan diukur di atas satu selarian latitude yang sama. Maka beza sudut akan diperoleh melalui operasi 70 tolak 50. Maka beza sudut di antara P ke Q ialah 20 darjah. Untuk mencari jarak di antara Q ke P, ia akan melibatkan proses pendaraban di antara beza sudut dengan 60 cos latitude yang terlibat. Jadi beza sudut 20 darab dengan 60 cos 25 darjah. Maka jarak di antara Q ke P ialah 1087.57 batu nautika. Jadi proses ini akan diberi 2 markah. Bagaimana telah anda maklum sebelum ini, rumus bagi purata laju ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi beberapa maklumat yang telah kita kumpulkan sebelum ini. Jumlah jarak ialah 1087.57 tambah 2580 yang merangkumi perjalanan daripada titik Q pergi ke P dan seterusnya pergi ke R. Jumlah jarak ini akan dibahagikan dengan masa dan sama dengan 710 knot sebagaimana diberikan dalam maklumat soalan. Jadi berdasarkan pengiraan kita, anda akan diberi 2 markah untuk proses ini dan jumlah masa yang diambil bagi keseluruhan penerbangan ialah 5.1 jam. 1 markah untuk jawapan ini. Jadi keseluruhan markah bagi soalan bumi adalah 12 markah sebagaimana soalan-soalan yang terdapat pada pelan dan urutan dan juga statistik, juga soalan-soalan sebelum bagi nombor 13 dan juga nombor 12.